Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili pihak Urustia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk, Prof, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat sama-sama mengikuti sesi taklimat pemberian awal award GCR. Untuk makluman semua, baru-baru ini kerajaan telah menaikkan bilangan GCR daripada 150 hari kepada 160 hari. Dan kerajaan juga telah membenarkan pemberian awal GCR 80 hari. Oleh yang demikian, untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan pemberian awal award GCR, saya dengan ini menjemput Tuan Haji Zulkifli bin Ibrahim, pendaftar UMT, untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih puan pengacara majlis yang saya hormati, pengurusan kanan Universiti Malaysia Terengganu, barisan pensyarah, kumpulan pengurusan profesional dan kumpulan sokongan, dan seterusnya hadirin dan hadirat sekalian yang bersama-sama dengan kita dalam sesi taklimat pada hari ini. Dan tidak lupa juga ucapan salam Ramadan Karim kepada semua warga staf agama Islam. Mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah puasa pada tahun ini dengan lebih baik berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh pengacara tadi, bahawa pada hari ini kita akan menyampaikan taklimat berkenaan dengan pemberian awal award Wan Tunai Gantian Cuti Rehat ataupun GCR. Jadi kalau kita lihat seperti mana yang telah disebut oleh pengacara tadi, dari segi latar belakangnya, perkara ini iaitu pemberian awal gantian cuti rehat dan juga tambahan gantian cuti rehat kepada 160 hari telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan ketika membentangkan bajet pada bajet 2022 pada Oktober 2021 yang lepas. Dan kalau kita lihat di sini ada dua perkara signifikan yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan, iaitu yang pertamanya adalah dari segi bilangan ataupun jumlah gantian cuti rehat dinaikkan daripada maksimum 150 kepada 160 hari. Dan yang keduanya bahawa iaitu kemudahan membenarkan penembusan awal GCR sehingga 50% atau 80 hari. Dan dalam sesi bajet yang lepas dinyatakan bahawa kemudahan ini diberikan untuk memberi peluang kepada penjawat awam untuk menunaikan ibadah haji atau membiayai pengajian tinggi anak-anak. Jadi ini antara inilah rasional ataupun tujuan perkara ini dibenarkan oleh pihak kerajaan. Okey, kalau boleh saya teruskan berkenaan dengan mungkin sedikit latar belakang berkenaan dengan perkembangan GCR, yang mana kita mungkin sedia maklum bahawa yang dimaksudkan dengan GCR adalah award wang tunai. Jadi ini adalah dalam bentuk wang tunai, tidak boleh dalam bentuk-bentuk yang lain, yang diberikan kepada anggota perkhidmatan awam yang tidak berpeluang menghabiskan cuti rehat. Jadi kita telah diperuntukkan cuti rehat berdasarkan kelayakan masing-masing. Jadi mungkin ada tahun-tahun tertentu yang kita tidak boleh mengambil sepenuhnya cuti rehat tersebut. Jadi kita diberi peluang untuk kita mengumpulkan cuti rehat bagi tujuan award wan tunai ini. Dan kalau kita lihat dari segi perkembangannya, kalau memang ada pertambahan dari masa ke semasa bilangan gantian cuti rehat yang telah dibenarkan oleh pihak kerajaan, iaitu bermula daripada tahun 1974 sebanyak 90 hari sehinggalah yang terkini yang kita nyatakan pada hari ini adalah sebanyak 160 hari. Dan kalau kita melihat kepada punca kuasa, apakah punca kuasa bagi pelaksanaan perkara ini? Bahawa kita telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, iaitu Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia Ceraian PP 1.31 berkenaan dengan pemberian GCR. Seterusnya berkenaan dengan pemberian GCR pada skim KWSP, yang mana GCR ini telah dipanjangkan juga kepada staf yang memilih KWSP. Dan seterusnya lebihan GCR dibawa ke cuti rehat.
Dan yang keempatnya adalah perkeliling perkeliling yang sama, iaitu berkenaan dengan pemberian awal GCR. Jadi kerajaan juga akan melaksanakan kemudahan membenarkan penembusan awal GCR sehingga 50% atau 80 hari. Jadi ini basically apa yang kita akan bincangkan pada hari inilah. Okey, jadi apakah dan macam mana kiraan 50% ini? Setengah daripada kelaikan cuti rehat pegawai bagi tahun yang berkenaan terhad kepada maksimum 15 hari. Yang mana setiap tahun kita dibenarkan untuk menyimpan bagi tuan GCR maksimum adalah 15 hari. Dan seterusnya kena mendapat kelulusan pada ketua jabatan. Itu adalah standard biasalah dalam mana-mana urusan yang melibatkan perkhidmatan awam ni, mesti ada elemen kelulusan ketua jabatan. Okey, itu syarat umum berkenaan GCR. Jadi seterusnya berkenaan dengan syarat pemberian awal GCR, saya fikir ini yang menjadi daya penarik yang ramai yang bersama dengan kita pada pagi ini. Saya dimaklumkan ada daripada pihak produksi ada hampir 400 lebih yang bersama dengan kita pada pagi ini menunggu-nunggu apakah pengisytiharan yang akan dibuat oleh pihak pendaftar berkenaan dengan isu ini. Masih lagi ada perkara-perkara yang boleh kita bincangkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat pencerahan sepenuhnya pada pagi ini. Okey, ini secara umumnya syarat pemberian awal GCR. Okey, pertama, tempoh perkhidmatan tidak kurang 15 tahun. Jadi pada mana-mana yang ada bersama dengan kita pada hari ini yang dia belum lagi mencapai perkhidmatannya 15 tahun, secara langsungnya terkeluar untuk tujuan pemberian awal GCR ini. Tapi anda boleh terus menonton, mudah-mudahan boleh mendapat ilmu yang ada dalam konteks GCR ini. Okey, seterusnya mencapai umur 45 tahun. Ada orang yang telah servisnya 15 tahun tetapi umurnya tak sampai 45 tahun. Juga terkeluar untuk urusan pemberian awal GCR ini. Seterusnya, jumlah GCR terkumpul sekurang-kurangnya 80 hari. Jadi maksudnya dalam rekod kita sekarang, kita mesti ada sekurang-kurangnya 80 hari untuk melayakkan kita mendapat pemberian awal GCR ini. Dan seterusnya yang keempat, pemberian awal GCR hanya boleh dibuat sekali sahaja dalam sepanjang perkhidmatan. Jadi kita kena fikir betul-betul, once kita dah ambil sekali ini, maka tidak ada lagi peluang yang kedua ataupun yang ketiga. Okey. Dan seterusnya yang kelima, bebas dari prosedur tata jenayah atau tindakan tata tertib. Yang ini adalah bermaksud tidak ada sebarang kes tata tertib yang sedang dimulakan ataupun kita telah didapati bersalah oleh pihak jawatankuasa tata tertib. Ini yang dimaksudkan dengan nombor yang kelima. Dan yang keenam adalah mendapat perakuan ketua jabatan. Sekali lagi lah, kelulusan atau perakuan jabatan menjadi prasyarat kepada apa-apa tindakan kita dalam urusan perkhidmatan ini. Dan saya fikir dalam konteks kita hari ini, nombor 6 ini adalah perkara yang paling penting sekali lah. Kenapa paling penting, saya akan jelaskan selepas ini. Okey. Dan seterusnya, bagi yang berkelayakan, siapa yang telah memenuhi sekurang-kurangnya 5 syarat tadi tu, yang kelulusan ketua jabatan belum tahu lagi dapat kan. Jadi sekurang-kurangnya sudah memenuhi 5 syarat tadi tu, apakah langkah-langkah yang mereka perlu lakukan? Yang pertama, mereka perlu mengisi borang permohonan pemberian awal award wang tunai gantian cuti rehat yang akan dibekalkan oleh pejabat pendaftar, dan seterusnya mendapat pengesahan pegawai sumber manusia dan perakuan pendaftar, dan yang ketiganya jika diluluskan akan direkodkan dalam buku rekod perkhidmatan mereka. Okey. So macam mana? Okey. Apakah proses-proses yang berlaku apabila kita telah mendapat kelulusan ataupun kita memohon GCR awal ini? Jadi sekiranya pegawai telah mendapat kelulusan bayaran awal GCR sebanyak 80 hari, maka apabila bersara kelak bayaran GCR tertakluk pada baki jumlah GCR yang dikumpulkan, iaitu terhad kepada jumlah keseluruhan 160 hari. Jika di akhir perkhidmatan kita ada jumlah GCR yang masih berbaki 40 hari, maka kita hanya kena bayar 40 hari sajalah. So the maximum yang kita akan ada kepada siapa yang ambil ini, mereka akan ada baki yang maksimum adalah 80 hari sahaja. Okey, jadi ini kesannya lah, maksudnya oleh kerana 80 hari telah dibayar, maka pada akhir perkhidmatan kita akan dibayar balance baki sahaja terhad kepada jumlah maksimum itu 160 hari secara keseluruhan.
Okey, seterusnya setiap permohonan awal GCR yang diluluskan boleh ditarik balik atau dibatalkan sekiranya pembayaran masih belum dilaksanakan. Jadi jika ada apa-apa isu yang berbangkit, kita boleh mengambil tindakan untuk membatalkan ataupun menarik balik sebarang pembayaran yang belum dilaksanakan. Dan seterusnya, okey, jumlah GCR yang boleh diambil. Ini beberapa situasi yang kita permudahkan untuk memberi kefahaman kepada warga sekalian. Jumlah GCR yang boleh diberi awal bagi tujuan award tunai adalah 80 hari sahaja. Apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan ini? Okey, di sini kita ada beberapa situasi yang mana pertamanya, sebagai contohnya, saya telah mengumpulkan GCR sebanyak 85 hari dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pemberian awal GCR. Bolehkah saya mengambil kesemua 85 hari? Jawapannya tidak boleh. Anda hanya layak menebus sebanyak 80 hari sahaja. Okey, seterusnya, saya telah mengumpul GCR sebanyak 75 hari. Bolehkah saya membuat permohonan awal GCR? Jawapannya tidak boleh kerana anda tidak memenuhi syarat jumlah keraikan GCR yang terkumpul sebelum penembusan sekurang-kurangnya 80 hari. Maksudnya di sini tidak boleh pada masa sekarang. Tapi mungkin setahun, 2 ataupun 2-3 tahun yang akan datang, bila telah mencukupi 80 hari, kita boleh membuat permohonan tersebut. Kerana proses ini bukan hanya boleh berlaku pada tahun ini sahaja. Bukannya kita kena berbondong-bondong tahun ini membuat permohonan mengeluarkan semua 80 hari GCR yang ada. Bukan. Proses ini proses yang berbacangan sehingga kita berakhir dalam perkhidmatan ataupun sehingga perkeliling ini dibatalkan oleh pihak kerajaan. Jadi maksudnya siapa yang masih lagi belum memenuhi syarat perkhidmatan 15 tahun, syarat pengumpulan 80 hari, mereka boleh melakukan perkara ini pada masa-masa yang akan datang. Seterusnya, saya telah mengumpul GCR sebanyak 90 hari. Bolehkah saya mengambil GCR awal 50 hari sahaja? Jawapannya juga tidak boleh. Jumlah minimum penembusan awal GCR yang boleh diambil adalah 80 hari. Jadi maksudnya, kalau nak ambil 80 hari. Kalau tak nak ambil, maka tak boleh ambil jumlah yang lain. Itu yang perlu difahami. Bahawa maksudnya bahawa kita kena ambil 80 hari ataupun jumlah yang ditetapkan 80 hari lah. Tak ada atau tu. 80 hari sahaja yang kita boleh ambil. Tidak ada jumlah-jumlah yang lain. Okey. Seterusnya, pembayaran. Pemberian awal GCR akan dibayar oleh kementerian dan jabatan agensi masing-masing. Jadi ini isu yang utamalah yang saya juga perlu jelaskan di sini. Okey, yang ini kita tadi ada satu syarat yang saya sebut sebagai syarat utama adalah kelulusan ketua jabatan. Kita dah penuhi 5 syarat yang lain. Yang terakhir sekali adalah kelulusan ketua jabatan. Jadi kelulusan ketua jabatan ni macam mana? Kelulusan ketua jabatan di sini seperti mana yang dinyatakan bahawa pemberian awal GCR dibayar oleh agensi masing-masing. Jadi maksudnya GCR ini dibayar oleh UMT. Jadi secara tidak langsung pembayaran GCR ini adalah tertakluk kepada kewangan universiti pada masa sekarang. Dan saya difahamkan oleh pihak bendahari, kalaulah semua warga yang layak memohon untuk buat pengeluaran awal ini, maka kos yang perlu ditanggung oleh universiti adalah sebanyak 6 juta lebih kuranglah. Jadi berdasarkan keadaan kewangan semasa, kita bendahari, mungkin jawapan saya lah, saya faham daripada bendahari, kita tidak mampu untuk membuat pembayaran tersebut. Jadi pasti saya fikir ada elemen-elemen tapisan lah yang kita mungkin perlu buat. Kalaulah semua warga pada hari ini berbondong-bondong memohon untuk tujuan raya, pengeluaran awal GCR, maka kita perlu membuat tapisan lah kerana kita tak mampu dari segi kewangan. Dan kita perlu ingat bahawa sebarang perisytiharan insentif tambahan yang dibuat oleh kerajaan, tidak ada bajet tambahan yang diberikan oleh pihak universiti. Dan kita kena faham juga, biasanya lah, saya tak tahulah untuk tahun ini, biasanya kalau raya ni kita akan ada bayaran hari raya. Jadi itu belum ada pengisytiharan lagi. Kalau ada pengisytiharan,
Itu memerlukan juga bajet tambahan daripada universiti sendiri. Jadi ini keadaan-keadaan kewangan yang perlu kita lihat, dan itu sebab tu saya sebutkan tadi bahawa mana-mana staf yang berhajat, mereka boleh kemukakan permohonan dan kita akan pertimbangkan berdasarkan kewangan semasa di pihak universiti. Okey, seterusnya, apakah pemberian awal Award 129 GCR mendapat penguncian cukai? Jawapannya tidak. Pemberian awal GCR yang diterima adalah tertaluk pada cukai pendapatan tahun semasa di bawah Akta Cukai Pendapatan. Jadi maksudnya apa yang kita keluarkan ini akan dicukai oleh pihak kerajaan. Dan okey, so apa formula, macam mana kita nak kira? Masing-masing boleh kira lepas ni. Kalau siapa-siapa yang betul-betul berhajat boleh kira. Macam mana kiraannya? Kiraannya sama saja sebenarnya kalau kita ambil di hujung persaraan kita, iaitu 1/30 kali gaji semasa yang diterima kali 80 hari. Okey? Dan gaji hakiki bulanan campur dengan imbuhan tetap. Apakah yang dimasukkan gaji semasa? Iaitu gaji hakiki bulanan dan imbuhan tetap. Jadi misalnya bagi yang memegang jawatan pentadbiran, para pensyarah yang memegang jawatan pentadbiran, gaji semasa tidak termasuk dengan bayaran allowance pentadbiran ataupun allowance lain lah yang diberi, allowance telefon dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam gaji semasa. Jadi di sini, ini yang mungkin warga kena sedarlah bahawa akan ada perbezaan kita ambil duit pada hari ini dengan kita ambil duit semasa persaraan. Kenapa? Kerana asasnya adalah berdasarkan gaji semasa. Sudah pasti kalau kita gaji semasa kita di masa kita akan bersara nanti berbeza dengan gaji masa pada masa sekarang. Jadi akan ada sedikit bagi kita lah ada sedikit elemen kerugian lah di situ kalau kita mengambil awal dari segi GCR ini. Okey, walaupun ada argument tadi lah. Ada argument tadi, kita sembang-sembang tadi, ada orang kata kalau tunggu pencen mungkin umur tak panjang. Jadi baik ambil sekarang lah. Sementara umur masih ada ni, baik ambil terus lah daripada bagi kat orang lain kan. Itu atas pertimbangan masing-masing lah. Kita pulangkan kepada kebijaksanaan masing-masing. Jadi seterusnya, okey, kita ada ini yang saya sebutkan tadi, borang bagi permohonan. Dan seterusnya, yang ni nanti borang ni kita akan upload dalam MyNemo, boleh tengok dengan lebih detail. Dan seterusnya kita ada di sini catat ahli lah. Catat ahli ni pun kita akan upload dalam MyNemo untuk kefahaman yang lebih jelas kepada semua warga. Dan akhir sekali saya mungkin nak sebut di sini ataupun kemukakan di sini bahawa mantan KPPA kita semasa perkara ini dibentangkan oleh pihak kerajaan inilah menyatakan memohon untuk penjawat awam diminta fikir dahulu jika ingin tebus awal GCR. Jadi banyak faktor-faktor yang saya fikir saya telah nyatakan tadi bahawa yang kita perlu berkira-kira sebelum kita buat keputusan untuk membuat penembusan awal ini. Kerana kalau kita faham konsep GCR ini sebagai suatu orang kata kemudahan ataupun suatu simpanan kita untuk tujuan hari persaraan sebenarnya, bukan untuk kita gunakan dalam tempoh perkhidmatan. Jadi kita harapkan bahawa semua warga akan menggunakan kebijaksanaan masing-masing sebelum membuat keputusan yang muktamad bagi membuat keputusan bagi mengeluarkan GCR ini dengan lebih awal. Jadi setakat itu dulu saya serahkan balik kepada pengacara dan kita mungkin boleh buka untuk sesi soal jawab ataupun perbincangan lanjut berkenaan perkara ini. Sama ada secara boleh live ke ni tanya produksi? Boleh boleh tanya live ataupun dengan ruangan chatting yang ada di web masing-masing. Jadi setakat itu dulu saya serahkan kepada pengacara majlis. Tak dengar. Terima kasih Tuan Haji atas pencerahan yang ringkas dan padat. Okey, kita buka soalan kepada staf UMT. Tak dengar. Kita tak dengar soalan. Macam ada yang bertanya. Boleh ulang semua soalan?
Kita di studio tidak dapat mendengar soalan yang dikemukakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Saya nak tanya satu soalan berkenaan dengan tindakan tata tertib tadi. Ada salah satu prasyarat lah untuk permohonan. Adakah macam staf yang pernah dikenakan tindakan tata tertib, katakanlah 15 tahun ataupun 20 tahun dulu, menyebabkan staf berkenaan tidak layak untuk memohon GCR awal? Terima kasih, Tuan Haji. Okey, yang ni maksudnya adalah staf yang masih lagi pertama staf yang dalam proses tindakan tata tertib tidak boleh memohon, dan staf yang telah dituduhkan sabitan kes tata tertib tidak boleh memohon berdasarkan tempoh-tempoh yang tertentu mengikut kesalahan tata tertib masing-masing. Maksudnya kalau dah 15 tahun dulu tu memang dah habislah. Memang biasanya tempoh tu dah habislah. Maksimum saya rasa 3 tahun saja kena ada tempoh-tempoh untuk menunggu bagi tujuan tata tertib ni. Okey, terima kasih, Tuan Haji. Okey. Ada soalan dekat chat. Boleh tengok urus dia? Soalannya, jika kita mohon tetapi permohonan ditolak, maka berapa lama pula tempoh untuk permohonan baru boleh dimohon? Ini soalan. Okey, ini kalau mana-mana mana-mana warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan, kalau tidak ada isu kewangan, saya fikir kita tidak ada masalah untuk kita meluluskan permohonan oleh pihak yang berkenaan. Jadi cuma saya tidak berani sebab ini saya tidak berani untuk memberi jawapan secara inilah muktamadlah, kerana dia akan melibatkan jumlah permohonan dan juga jumlah permohonan yang kita terima dan juga jumlah kewangan yang terlibat tu nanti. Tapi syarat asasnya kalau memenuhi syarat tadi itu kita akan proses berdasarkan permohonan setiap pemohon. Soalan seterusnya, mohon pencerahan sekali lagi. Slide awal tadi ada maklumkan penembusan awal GCR adalah 50% atau 80 hari dari jumlah GCR terkumpul. Maksudnya, walaupun GCR terkumpul berjumlah 90 hari, masih boleh keluarkan 80 hari atau 50% yang berjumlah 45 hari. Terima kasih. Okey, untuk tujuan GCR, pemberian awal GCR, jumlah yang boleh dibuat pengeluaran adalah 80 hari atau jumlah yang mesti dibuat pengeluaran adalah 80 hari. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih daripada 80 hari. Yang dimaksudkan 50% tadi itu adalah pengumpulan cuti rehat tahunan. Tidak boleh lebih pada 15 hari ataupun 50% daripada jumlah cuti yang berkelayakan setiap tahun. Itu untuk tujuan pengumpulan tahunan. Tapi yang kita masukkan untuk pemberian awal, GCR adalah 80 hari dalam bagi tempoh bagi jumlah GCR yang sedia ada. Okey, Haji ada soalan seterusnya. Adakah UMT membuat kota tahunan bagi permohonan penembusan awal GCR untuk mengimbangi kewangan UMT? Okey, setakat ini tidak ada. Yang saya tadi ada satu, setakat ini tidak ada. Saya tadi ada satu soalan daripada saya rasa Encik Mahdi. Katanya UMT tidak mampu bayar skrin Zoom yang layak mohon. Adakah kriteria lain seperti siapa yang dahulu mohon atau macam mana? Berapakah UMT peruntukan? Okey. Setakat ini kita dalam borang permohonan ada dinyatakan tujuan permohonan. Okey. Tujuan permohonan itu kita akan bagi, kalau ikutnya kita bagi keutamaan mengikut hasrat yang dinyatakan oleh Menteri ketika membentangkan bajet, iaitu dia kata untuk tujuan menunaikan ibadah haji atau pendidikan tinggi anak-anak. Jadi kita akan lihat kalaulah berlaku apa yang saya sebutkan tadi, bahawa kesemua staf yang berkelayakan memohon,
Jadi kita akan lihat nanti mungkin kita akan adakan sedikit tapisan berdasarkan tujuan permohonan masing-masing. Jadi kalau memohon untuk tujuan yang untuk haji, untuk anak-anak ataupun untuk tujuan-tujuan yang kata yang asasnya untuk kebajikan ataupun perkembangan perkhidmatan, kita akan saya fikir boleh jadikan itu asas untuk mereka diberi keutamaan lah berbanding dengan tujuan-tujuan yang lain. Okey. Okay, mungkin soalan terakhir kot Haji daripada Puan Haslinda. Tawaran GCR ni valid sampai bila ya? Sampai bila-bila sehinggalah dibatalkan semula oleh pihak kerajaan ataupun sampai kita pencen lah. Ni ada soalan daripada Zulkarni ni. Zulkarni sekali lagi. Cik Zulkarni tadi. Adakah UMT membuat kuota tahunan? Okey, so far tidak ada kuota. Okey, tidak ada kuota. Kita akan lihat dulu dari segi feedback daripada permohonan yang dibuat oleh pihak warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fazli. Okey, ya Fazli. Tadi nak tanya ke nak jawab? Nak tanya. Okey. Tadi ada sebut kalau nak mohon tu akan dibuat tapisan keutamaan kepada yang untuk pendidikan dan pendidikan anak dan juga untuk pergi ke haji ataupun umrah lah. Perlu ke disertakan dengan dokumen sokongan macam kalau anak tu surat universiti ke ataupun tiket flight nak pergi haji ataupun umrah ke? Terima kasih. Okey, kalau kalau ni untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan tu boleh kemukakanlah, sepatutnya dikemukakan dokumen sokongan. Misalnya kalau untuk haji dapat tawaran haji, kalau untuk pendidikan anak-anak tu ada surat-surat tawaran ataupun surat pengajian anak di peringkat IPT masing-masing. Okey. Dan ini saya katakan bahawa ini bukan untuk dari segi tapisan, ini adalah kita punya sebagai langkah kalaulah berlaku lambakan permohonan, kalaulah permohonan ni mungkin kita tengok dalam jumlah yang terlalu minima yang kita boleh cover dengan bajet, saya fikir tidak ada masalah untuk kita meluluskan semua yang memohon. Lagi satu, kita lihat bahawa permohonan ini tak semestinya dibuat semuanya pada tahun ini. Mungkin staf berfikir pada tahun depan akan ada anak dia ke IPT, mungkin tidak mahu tahun depan, ataupun mungkin perkiraan-perkiraan lain yang keperluannya bukan pada tahun semasa. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya. Saya Wan Azman. Saya boleh bertanya sikit. Ya. Okey, bagi tujuan pendidikan anak di FPT, adakah jumlah pengeluaran dia tu berujung pada yuran pelajar ataupun belanja bulanan yang perlu kita tanggung sepanjang anak di FPT dah macam 2 tahun ke ataupun 3 tahun, jadi jumlah tu kita boleh kira terus dan jumlah tu kita boleh apply terus untuk mahu pada kita punya pengeluaran inilah ataupun atas syarat untuk yuran sahaja. Okay, terima kasih Tuan Haji. Okey, kalau ikutnya kita tak bagi terlalu detail lah. Kalau ada permohonan atau tujuannya, misalnya tujuan permohonan adalah untuk membiayai pengajian anak-anak di IPT, ada surat tawaran daripada IPT, kita kira lah. Kita dah boleh terima lah. Kita tak kira lah berapa yuran, berapa cost of living anak tu, kita tak kira lah to that extent lah. Sekadar ada dokumen mengesahkan bahawa ada anak di IPT, kita dah boleh terima lah alasan yang dikemukakan. Assalamualaikum. Okey. Seterusnya, okey, siapa? Assalamualaikum Ji. Salam. Kamal ni. Ya, Kamal. Okey, saya nak tanya. Okey, kalau ikutkan kes tata tertib, saya akan habis 4 bulan saja lagi. Alright. Ya. Boleh tak saya buat permohonan pada sekarang, kemudian pembayaran tu dibuat sehari selepas saya lepas tata tertib. Sebab saya perlu gunakan, sebab saya belajar, anak saya belajar. Jadi saya nak gunakan wang tu untuk pembelajaran saya dan anak saya. Okey, Cik Kamal boleh kemukakan permohonan dahulu. Kita akan pertimbangkan dan insya-Allah kita akan segerakan bayaran jika tidak ada apa-apa isu yang berbangkit nanti. Okay. Tak, saya kalau boleh hari selepas habis tu nak bayar tak apalah, tapi saya nak mohon sekarang. Masa bayar tu selepas saya habis, sebab saya nak gunakan untuk
belajar saya belajar dengan anak saya belajar. Anak saya 2 orang lagi belajar. Okey, tak apa. Boleh kemukakan permohonan. Kita akan kita akan proses berdasarkan peraturan-peraturan yang berkat kuasa. InsyaAllah. Terima kasih. Dr. He ada tanya, boleh tahu cara pengiraan GCR, adakah ia dikira berdasarkan semasa permohonan GCR jika sekiranya bersara 10 tahun kemudian, adakah kepelarasan pengiraan untuk pengeluaran GCR awal ditambah? No. Okey, jawapannya Dr. He, jawapannya tidak ada pelarasan bagi GCR awal yang telah dibayar. Okey, maksudnya bila kita bersara nanti kita hanya akan dibayar baki sahaja, baki GCR yang ada sahaja. Okey, seterusnya Cik Zainuddin. Okey, pejabat pendaftar ada tak berapa yang layak memohon berdasarkan syarat kerja melebihi 15 tahun dan berumur untuk tengok berapa yang layak dan berapa yang berkasi. Okey, itu yang cara ni Cik Zainuddin, cara kasarnya kita dapat kiraan berdasarkan kiraan matahari, berdasarkan data staf yang berdasarkan syarat tadi itu, implikasi kewangan yang perlu ditangguh adalah sebanyak 6 juta. Okey. Saya nak tanya satu lagi soalan. Ya. Mungkin selepas kita ambil tu kita akan kurang GCR dia. Tapi in term of cuti saya banyak. Boleh tak kalau ikutkan maksimalnya 15 hari. Boleh tak kita mohon sampai 20 hari sebab kita banyak cuti yang lebih. Ada ataupun jawapannya ringkasnya tidak boleh, Cik Kamal. Kenapa? Okey. Dia kena ikut GPA ataupun ada pertimbangan khas? Tidak ada. Jawapannya tidak boleh kerana kita macam that's why tadi saya sebutkan punca kuasa dalam kita bertindak. So punca kuasa dalam kita bertindak dalam urusan GCR ini adalah berdasarkan perkeliling ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pihak GPA yang diterima pakai oleh UMT. So kita menerima pakai perisi yang sama. Maksimum adalah 15 hari dan keseluruhan adalah 160 hari. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Ada soalan cek lagi, Cik? Ada apa dia? Okey, jawapannya kita akan Cik Amara berkenaan dengan soalan tadi, soalan Cik Amara ni. Okey, basically di dalam perkeliling tidak dinyatakan alasan. Tidak perlu menyatakan alasan, cuma menteri semasa membentangkan bajet menyatakan antara tujuan-tujuan bagi rasional pihak kerja menimbangkan GCR awal ini. So cuma saya katakan tadi bahawa untuk tujuan tapisan di peringkat UMT saja kita nak melihat jugalah tujuan pengeluaran awal di pihak oleh staf. Jadi kalau kita rasa tujuan tu mungkin tidak terlalu berasas dan tidak terlalu menunjukkan keperluan yang mendesak, kita cuba nak cadang kepada staf untuk tunggu pada tempoh masa semasa bersara ataupun di tahun-tahun yang mendatang lah. Okey, dari segi syarat yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan tidak ada pun dinyatakan khusus tujuan-tujuan bagi pengeluaran GCR awal ini. Okey. Seterusnya pengeluaran yang disyaratkan adakah untuk haji mereka sahaja? Okey, ini yang dinyatakan oleh macam saya sebutkan tadi bahawa berdasarkan kenyataan menteri untuk haji sahaja, bukannya untuk umrah. Okey. Okey, Dr. Ong, salam Tuan Haji, just nak confirm kalau dah ambil GCR awal 8 hari, maksudnya maksimum GCR sampai pecah adalah 80 hari jugakah? Okey, jumlah keseluruhan yang kita boleh mengumpulkan GCR sepanjang perkhidmatan adalah 160 hari. Jadi kalau kita dah ambil 80 hari, so yang bakinya nanti bergantung kepada banyak mana kita simpan lah. Yang mana terhad maksimumnya yang kita boleh simpan lagi adalah 80 hari. Jadi yang pentingnya Dr. Ang, keseluruhan jumlah GCR dalam tempoh perkhidmatan kita pada masa sekarang berdasarkan peraturan yang berkuasa adalah 160 hari sahaja. Okey. Kalau siapa yang tak clear jawapan saya tadi tu mungkin boleh respon balik dalam chatting lah, takut mungkin jawapan saya itu tidak memberi pencerahan kepada semua.
Kena bayar income tax juga ke? Ya, jawapannya kena bayar income tax. Kerajaan ni baik pun baik dak lah, baik-baik jugalah maknanya. Buat baik berpada-pada kan kita kata kan. Jadi maknanya kena bayar balik lah sikit lah. Okey. Okey, Cik Johari tanya berkenaan dengan gaji. Okey, gaji hakiki. Gaji hakiki ya. Okey, ada lagi? Okey, kalau ada masalah keluarga dan kesihatan, adakah diberi pertimbangan? InsyaAllah kita akan pertimbangkan. Kalau apa nama ni, hasrat kita, mana-mana staf yang memohon, kita akan cuba pertimbangkan. Cuma itulah kita katakan tadi bahawa staf perlu fikir panjang berdasarkan kebijaksanaan masing-masing dan keperluan masing-masing, adakah perlu mereka buat pengeluaran awal bagi GCR ini. Okey, dari segi apa nama ni, hasrat kita, mana-mana yang memohon, kita anggap berdasarkan keperluan dan kita akan cuba memberi pertimbangan sewajarnya. Saya rasa sepatutnya beri pertimbangan yang wajar lah, sebab kebanyakan daripada staf-staf kita ni ada anak-anak yang sekolah. Kalau macam yang tak ada anak tu tak ada masalah pada saya, sebab dia tidak ada pembayaran. Kalau yang bayar pun dengan apa elektrik dengan Okey, Cik Kamal, point taken. Yang itu saya dah sebutkan tadi. InsyaAllah, point taken. minta bayar. Okey, yang pembayaran GSR ni adakah keistimewaan ataupun hak pekerja? Siapa dia? BD. Ia adalah apa nama ni, keistimewaan. Okey. Okey, keistimewaan saya dah jawab. Okey, seterusnya. Salam, dah ikut umur 45 baru boleh ambil lah. Okey, ya. Syaratnya adalah mesti berumur 45 tahun dan servis 15 tahun ke atas. Okey. Okey, bukan. Pemberian awal. Okey, ada beza pemberian GCR dan pemberian awal. Ada beza so kena faham. Okey, kena faham apa ni kenyataan itu. Okey. Seterusnya penembusan GCR, okey, penembusan awal okey. Okey. Ada pun orang tolong menjawab tu, okey. Okey, seterusnya ada soalan lagi? Kemarin minggu belakang ni. Tak jelas. Tak, Ustazah. Cik Rashid tanya ke tak jelas? Okey. So apa nama ni, berdasarkan apa ni chatting dan juga soalan yang telah dikemukakan, saya sekali lagi ucapkan terima kasih pada semua warga yang telah bersama dengan kita pada hari ini bagi mendapat penjelasan lanjut berkenaan dengan pemberian awal GCR dan tambahan pengumpulan cuti rehat daripada 190 hari kepada 160 hari sepanjang perkhidmatan. Jadi kalau ada sebarang apa ni persoalan lanjut ataupun isu-isu lanjut yang berbangkit daripada taklimat pada hari ini, boleh berhubung dengan Jabatan Sumber Manusia seksyen kemudahan, seksyen persaraan dan khidmat sokongan di talian yang dinyatakan yang tertera di skrin anda semua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua, selamat berbuka dan seterusnya jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pendaftar dan semua warga UMT atas kehadiran sesi taklimat pagi ini. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini dan kita akan berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.